Hai semua, apa khabar? Selamat kembali dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kali ini kita akan masuk ke unit yang baru iaitu unit 12, Selamat di Jalan Raya. Tajuk yang cikgu akan ajar kepada anda semua pada kali ini adalah melintas dengan selamatnya. Dan kemahiran kita akan berfokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi, anda semua sudah bersedia? Jom belajar. Baiklah murid-murid, untuk unit 12 ini anda boleh rujuk buku teks muka surat 71. Di sini anda akan lihat satu gambar yang seperti cikgu tunjuk dalam slide ini. Melintas dengan selamatnya. Aktiviti kita berkaitan dengan gambar ini adalah bertutur berdasarkan gambar dan frasa. Maknanya kita akan berbincang, bercakap dan berbual berkenaan dengan gambar yang kita boleh lihat di dalam muka surat 71 ini. Baiklah, jom kita lihat. Gambar ini bertajuk melintas dengan selamatnya. Pada pendapat anda, di manakah kita selalu nampak situasi seperti ini? Ya, betul, di hadapan sekolah ataupun di luar pagar sekolah. Di situ biasanya kita akan nampak hentian bas. Okey, hentian bas. Apa fungsi hentian bas ni? Tempat di mana bas menurun atau menjemput penumpang. Okey, sama ada bas sekolah, dia jemput atau menurunkan penumpang dia di sini. Dia tak boleh nak turunkan sesuka hati sebab atas faktor keselamatan. Kemudian kita lihat yang kedua ni, yang cikgu tunjuk sekarang ni. Warden traffic. Okey, warden traffic. Okey, warden traffic. Apa tugas seorang warden traffic? Ya, betul, menjaga ataupun mengawal lalu lintas. Okey, supaya pejalan kaki dalam situasi ini, murid-murid sekolah selamat untuk melintas jalan raya ni. Di mana mereka melintas? Bolehkah melintas dengan sesuka hati di mana-mana saja? Tak. Kalau di kawasan sekolah, biasanya murid-murid perlu melintas di lintasan belang. Yang ni, yang cikgu tunjuk sekarang ni. Kuning dan hitam ni. Jadi murid-murid perlu melintas di lintasan belang. Nanti kita lihat kenapa kita perlu melintas menggunakan di lintasan belang ini. Okey, nanti cikgu akan terangkan. Kemudian yang kelima ni, melintas jalan. Ini murid-murid melintas jalan dengan selamatnya, ya, sebab warden traffic ni dah mengawal lalu lintas. Jadi mereka boleh melintas jalan dengan selamat. Jadi mereka melintas menuju ke arah hentian bas untuk masuk ke dalam bas sekolah ini. Okey, jadi anda boleh nampak macam mana situasi yang kita boleh lihat di dalam gambar ini. Mungkin anda selalu nampak hentian bas kan di depan sekolah ni. Kalau tak ada pondok yang macam ni, kadang-kadang dia hanya letakkan papan tanda macam ni saja. Pun sama, di mana itu dihaskan untuk bas berhenti. Tapi dia tak boleh berhenti lama. Dia berhenti untuk menurunkan dan mengambil penumpang sahaja. Okey, untuk warden traffic, cikgu dah terangkan tadi. Hampir terlupa cikgu. Yang satu ni, berbendul. Apa benda ni? Berbendul ni terletak di tepi jalan, ya. Okey, berbendul ni yang berwarna hitam dan putih ni terletak di tepi jalan ini. Jadi ini menunjukkan memisahkan di antara jalan raya dan ruang untuk pejalan kaki ni. Ini tujuan berbendul ni. Untuk tujuan keselamatan semua pengguna lalu lintas lah, pengguna jalan raya termasuk pejalan kaki. Okey, jadi cikgu dah terangkan 5 perkara ini, iaitu hentian bas, warden traffic, berbendul, lintasan belang dan bagaimana hendak melintas jalan. Ini situasi di hadapan sekolah. Tapi kalau di tempat yang lain mungkin tak ada warden traffic ni, sebab tidak ada pelajar sekolah yang melintas. Okey, ini tak semua tempat ada warden traffic ni. Okey, cikgu harap anda boleh memahami penerangan cikgu ni. Tadi kita sudah berbincang tentang situasi di luar kawasan sekolah, bagaimana hendak melintasi jalan dan apakah kemudahan terdapat di kawasan tersebut. Sekarang kita akan lihat dua dialog ini di antara dua murid sekolah. Okey, dialog yang pertama dan dialog yang kedua. Okey, kita baca sama-sama, ya. Kawan-kawan, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di sini kita kena lengkapkan.
Jadi macam cikgu katakan tadi, ini adalah latihan untuk kita bertutur, mendengar dan bertutur. Jadi cikgu nak anda semua boleh bertutur dengan baik, berpandukan gambar dan frasa kita telah baca lebih awal tadi. Sebelum cikgu tunjukkan apakah jawapan yang sepatutnya kita isi di ruangan kosong ini, cikgu nak anda semua perhatikan di baris yang pertama dan yang kedua ini. Di sini ada sedikit kesilapan cetakan ya. Jadi anda kena ambil perhatian. Di sini kita lihat kawan-kawan, kemudian tanda koma kan. Tanda koma di sini diikuti dengan kita. Sepatutnya kita ni menggunakan huruf kecil bukan huruf besar. Selepas koma kita kena diikuti dengan huruf kecil. Tak boleh sambung dengan huruf besar kecuali kata nama khas. Contohnya nama orang, nama tempat, nama negara, barulah kita gunakan huruf besar. Ini kesalahan cetakan. Kesalahan cetakan. Okey, kawan-kawan, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di ingat lagi tak? Di mana kita perlu melintas tadi? Okey, di mana? Ini. Apa namanya? Ya, lintasan belang. Jadi, kita lengkapkan seperti ini. Kawan-kawan, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di lintasan belang. Yang ini cikgu dah perbetulkan. Selepas koma, K kena huruf kecil, bukan huruf besar. Jadi kita melintas di lintasan belang. Seperti ini, lintasan belang. Okey, dialog yang kedua. Kita lebih selamat semasa melintas di sini kerana pada pendapat anda, kenapa kita lebih selamat melintasi menggunakan lintasan belang? Tak boleh ke kita melintas di mana-mana saja ikut suka kita? Tapi kita lebih selamat di sini. Kenapa? Inilah jawapan dia. Kita lebih selamat semasa melintas di sini kerana ada warden trafik yang mengawal lalu lintas. Ingat lagi tak warden trafik? Tak ingat? Sekarang kita tunjukkan semula warden trafik ni tadi. Ini dia, warden trafik. Jadi kita lebih selamat melintas di lintasan belang kerana ada warden trafik yang mengawal lalu lintas supaya murid-murid boleh melintas dengan selamat. Okey, ada warden trafik. Tapi seperti yang cikgu katakan tadi, warden trafik ni bukannya ada di semua tempat. Kebiasaannya di sekolah saja. Jadi kalau nak pergi ke pasar raya tu, kalau nak pergi shopping kompleks tu, tak ada lah warden trafik biasanya di kawasan sekolah untuk menjaga keselamatan murid-murid semasa melintasi jalan raya. Okey? Baiklah murid-murid, faham tak dengan penerangan cikgu tadi? Mudah saja kan? Sebab aktiviti kita hari ini mendengar dan bertutur. Jadi seronok lawak. Tak ada menulis, tak ada membaca. Okey, tapi tak apa. Lepas ni cikgu nak dengar anda pula bertutur dan menerangkan kepada cikgu. Walaupun tak ada latihan menulis hari ini. Jadi, cuba keluarkan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Lihat muka surat 79 dan 80. Di muka surat 79 anda akan nampak latihan unit 12 ni, selamat di jalan raya. Aktiviti 1, bertutur berdasarkan gambar. Macam mana nak melengkapkan aktiviti ni? Macam cikgu kata tadi, tak banyak aktiviti menulis, betul tak? Jadi anda dah seronok. Tetapi jangan ambil mudah. Aktiviti ini memerlukan anda bertutur berdasarkan gambar. Cikgu akan terangkan. Okey. Arahan dia, aktiviti 1, bertutur berdasarkan gambar. Di sini anda diberikan dengan 4 gambar. Okey, jadi tidak semua anda perlu bertutur ataupun bercerita tentang gambar ni. Nanti cikgu akan bagi tahu apa yang anda perlu ceritakan. Okey, di sini situasi dia adalah lintasan pejalan kaki berisyarat ialah tempat melintas jalan raya berlampu isyarat. Nampak tak gambar ni? Lintasan belang ini dan ada lampu isyarat. Jika tak ada warden tadi, okey, biasanya diletakkan lampu isyarat. Bagaimana kita nak menggunakan atau mematuhi arahan lampu isyarat ni? Sebab warden tak ada kan? Jadi kita kena mematuhi arahan lampu isyarat ni. Yang pertama, lintasan pejalan kaki berisyarat. Jadi kena berhenti di bahu jalan ataupun sebelum berbendul ni tadi. Berhenti di tepi tu. Jangan melepasi.
Kemudian yang kedua, tekan butang. Butangnya ada di tiang lampu isyarat ni. Tekan butang sekali saja. Okey. Yang ketiga, merah. Ada gambar merah ni, lampu merah ni, gambar orang yang keras ni, maksudnya tunggu. Tak boleh jalan lagi. Tunggu, berhenti di tepi jalan tu. Okey. Kemudian hijau, tandanya lintas. Maksudnya anda boleh bergerak untuk melintasi jalan. Okey, gambar yang keempat, memimpin tangan. Jadi, jika anda bersama dengan orang yang lebih dewasa, boleh berpimpin tangan. Tak perlulah berlari ya, nanti terjatuh pula. Ataupun tak boleh tolak menolak di sini. Walaupun anda nak cepat melintasi jalan, tak boleh tolak menolak. Kena melintasi dengan tertib. Macam di sini anda disarankan untuk memimpin tangan orang yang lebih dewasa. Okey, berjalan bersama-sama. Yang risau, sempat lagi anda nak sampai ke seberang ni sebelum lampu merah. Jadi tak perlulah berebut-rebut untuk melintasi jalan. Sekarang cikgu dah terangkan keempat-empat gambar ini. Jadi apa tugas anda pula? Tak perlu buat apa-apa ke? Mesti ada sesuatu, betul tak? Jadi cikgu nak anda perhatikan petikan ataupun dialog yang berada di bawah ni, yang cikgu gariskan putus-putus berwarna merah ini. Ada dua dialog di sini kan? Ada tanda mulut di sini, tanda mulut di sini, bibir ataupun mulut. Maknanya anda kena bertutur ataupun bercakap. Apa yang nak diucapkan? Jadi anda kena baca yang ini, baca dua dialog yang ini dan lengkapkan di bahagian ini. Lengkapkan. Tak perlu tulis. Jadi macam mana nak hantar dengan cikgu? Okey, kalau cikgu kata tak perlu tulis, macam mana nak hantar? Jadi maknanya anda kena bertutur menggunakan dua dialog ini, bercakap, berlakonlah ya. Berlakon, gunakan dua dialog ini, rakam video dan hantar kepada cikgu melalui Google Classroom tu. Okey, hantar kepada cikgu. Gunakan Google Classroom, rakam video, anda bertutur menggunakan dua dialog ini. Tak perlu nak bina ayat sendiri, tak perlu. Cuma lengkapkan yang di bahagian akhir ini dan rakam video, kemudian hantar kepada cikgu. Itu sudah menepati aktiviti 1A ini. Jadi kena berlatih lah membaca ini. Hafal sehingga lancar. Ulang balik, baru rakam video dan hantar kepada cikgu melalui Google Classroom. Nak dengar cikgu baca dulu? Boleh, tak ada masalah. Cikgu akan tolong bacakan. Nanti anda kena lengkapkan sendiri ya. Okey. Kami hendak melintasi, cikgu ulang semula. Kami hendak melintas jalan di bandar. Pada masa itu, jalan raya sangat sibuk. Kami melintas di lintasan pejalan kaki berisyarat. Mula-mula, apakah mula-mula tadi? Ada dua di sini. Okey. Mula-mula tekan butang. Okey, jadi anda hafal dialog ini, rakam video. Kemudian sambung lagi, apabila lampu isyarat bernyala hijau, kami pun yang ini melintasi jalan sambil memimpin tangan. Mudah saja kan? Jadi hafal dialog ini, rakam video dan hantar kepada cikgu. Okey. Jangan seronok sangat. Ada satu lagi latihan, aktiviti 1B. Amboi, dah seronok sangat. Mentang-mentanglah tak menulis kan. Jadi ada satu lagi latihan ni. Latihan aktiviti 1B, bertutur berdasarkan bahan grafik. Ini dia bahan grafik dia. Dan diberi juga beberapa maklumat dengan grafik ini. Okey, langkah keselamatan semasa menggunakan jejantas. Langkah keselamatan semasa menggunakan jejantas. Tadi hendak melintas. Kita dah belajar 3 cara melintas jalan. Pertama, ada warden yang jaga. Kedua, lintasan berlampu isyarat. Yang ketiga sekarang ni menggunakan jejantas. Bagaimana caranya? Kanak-kanak perlu melintas dengan orang dewasa. Jadi ditemani dengan orang dewasa. Kemudian kanak-kanak perlu dipimpin oleh orang dewasa. Yang ketiga, berhati-hati semasa menaiki dan menuruni tangga. Berhati-hati, tak perlulah berlari ataupun tolak menolak, bahaya.
Kemudian yang akhir sekali, jangan berlari dan bermain di atas jejantas. Seperti cikgu katakan tadilah, jangan bermain dan berlari di atas jejantas ni. Ini bukan taman permainan. Walaupun pemandangan dia cantik, tengok kereta banyak ke bawah, tapi tak boleh bermain di jejantas. Okey, atas faktor keselamatan. Jadi, apa tugas anda di sini? Sama macam aktiviti yang pertama tadi. Lihat dua dialog ini, nampak gambar bibir yang tersenyum ni lagi. Maknanya anda kena bertutur, bercakap menggunakan dua dialog ini. Iaitu yang cikgu tandakan dalam kotak merah ini. Hai kawan-kawan, kita perlu menggunakan jejantas semasa melintas jalan raya. Semasa menggunakan jejantas, kita hendaklah mematuhi langkah keselamatan saja cukup. Mematuhi langkah keselamatan. Kanak-kanak hendaklah melintas dengan orang dewasa dan dipimpin tangan. Boleh Jadi kita nak tengok macam mana anda nak buat ayat ini dan bercakap dengan berpandukan maklumat yang di atas ni. Tak perlu panjang-panjang tak perlu ceritakan semua, nanti penat pula awak nak hafal. Ringkas saja, tak ada masalah. Macam ini, semasa menggunakan jejantas kita hendaklah mematuhi langkah keselamatan. Cukup. Kanak-kanak hendaklah dipimpin oleh orang dewasa. Cukup. Jadi cikgu nak anda bertutur, bercakap, rakam video dua dialog yang tadi dan dua dialog yang ini. Maknanya ada 4 dialog yang anda kena ucapkan. Okey, dan disertakan dengan jawapan yang ringkas tadi. Jadi berlatih dan rakam video, hantar kepada cikgu. Okey. Baiklah murid-murid, mudah saja kan aktiviti PDPR kita pada kali ini, di mana anda tak ada aktiviti menulis ataupun menyalin. Tetapi jangan pandang ringan, sebab anda kena menghafal 4 dialog itu tadi, iaitu latihan di muka surat 79 dan 80, dan rakam video untuk dihantar kepada cikgu melalui Google Classroom. Tak perlu tulis, tak perlu salin. Tapi anda kena berlatih, bertutur ataupun bercakap menggunakan 4 dialog itu tadi, rakam dan hantar kepada cikgu. Boleh mohon bantuan daripada ibu bapa di rumah untuk merakam. Jadi rakam cantik-cantik dan hantar kepada cikgu. Nanti cikgu akan lihat dan komen di dalam Google Classroom tu nanti ya. Jadi jumpa lagi di aktiviti yang akan datang. Bye bye.